dasar, kita masukkan imbuhan, boleh menyebabkan makna tu dia bercambah. Okey, jadi bahasa Arab pun lebih kurang juga. Bahkan bahasa Arab punya imbuhan itu lebih banyak dan lebih wazannya itu lebih banyak lah ya. Jadi kebanyakan kataan-kataan dalam bahasa Arab adalah kataan yang kategorinya mushtaqat, yang ada pecahannya, baik ia adalah isim ataupun ia adalah fi'il. Kedua-duanya ada pecahan-pecahannya. Kelebihan kita mengetahui pecahan ini adalah kita boleh menguasai banyak kataan ya, dengan hanya menguasai wazan. Maknanya kita tahu satu kata dasar je, kemudian kita dah kuasai wazan, kita boleh applykan satu kataan tu boleh jadi makna yang pelbagai. Ataupun kalau kita jumpa mana-mana perkataan dalam ayat yang kita baca ke dalam ayat dalam bahasa Arab yang kita baca, kadang-kadang kita jumpa perkataan yang kita tak pernah jumpa sebelum ni. Tapi bila kita, jadi kadang-kadang biasanya orang yang jumpa perkataan macam ni, dia akan jadi macam dia tak boleh fikir makna lah, dia agak kena buka kamus lah. Tapi kalau orang yang biasa dengan wazan ni, dia akan check dulu apa kata dasar perkataan ni. Jadi bila tengok kata dasarnya, kemudian kita boleh kemungkinan kita ada jumpa perkataan itu pada tempat-tempat yang lain ataupun pada wazan-wazan yang lain, tapi kata dasar yang sama. Jadi semuanya kita boleh meneka makna perkataan tersebut. Hari ini kita dah pada pertemuan-pertemuan yang lepas dahulu kita dah selesai membincangkan mengenai wazan fi'il. Yang kita mulakan dengan wazan fi'il. Kita seperti yang sedia maklum, ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Dan setiap dari fi'il itu ada wazan-wazannya. Okey, begitu juga kita dah sentuh sedikit pada beberapa pertemuan yang lepas mengenai wazan isim. Okey, ada beberapa wazan isim, sama juga macam kalau fi'il ada fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. Isim pula dia ada inilah ada benda-benda ni. Ada masdar, ada masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul, sighah al-mubalaghah, ada ada sighah al-mubalaghah, ada sifat musyabbahah dan seterusnya. Okey, kita skip yang masdar tu. Kalau masih ingat, kita hanya sentuh baru sentuh mengenai fa'il sebab masdar ni perbincangan dia panjang. Dan wazan ni pun ada banyak bentuk. Jadi dia mungkin menyebabkan kalau kita terus masuk masdar ni mungkin terus pening kepala. Jadi senangnya macam ni. Kita selesaikan isim fa'il, isim maf'ul sehinggalah penghujung ni, sehinggalah jamak taksir. Kemudian kalau kita jumpa mana-mana isim yang selain daripada apa yang kita dah belajar ni, maknanya itu adalah masdar lah tu. Senang sikit. Sebab masdar ni banyak. Dan kebanyakan isim yang kita jumpa kalau baca mana-mana ayat mesti ada masdar di situ. Jadi untuk kita kuasai wazan masdar tu dia memakan masa sedikit. Jadi cara nak mudah kita kuasai wazan-wazan yang lain. Jadi selain daripada itu adalah masdar. Ya, sebab tu kita skip dulu masdar ni. Okey, kita dah lepas kita dah sentuh mengenai isim fa'il. Pertemuan yang lepas kelas yang lepas, isim fa'il iaitu isim yang memberikan ataupun yang menunjukkan makna perkataan itu yang melakukan sesuatu perbuatan. Katakanlah isim fa'il bagi fa'il sami'a yasma'u, mendengar. Jadi isim fa'il ni ialah sami' ataupun sami'un, iaitu orang yang mendengar. Okey. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin jelaskan lagi. Mungkin saya pernah jelaskan sebelum ni, tapi mungkin ada yang keliru. Kalau kita biasa belajar bahasa Arab secara formal, kita akan belajar dia ada dua pecahan ilmu. Ya, dua pecahan ilmu ni iaitu dua pecahan ilmu iaitu ilmu nahwu, ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Apakah dia ilmu nahwu dan apakah dia ilmu sharaf ini?
ilmu nahu secara mudahnya adalah ilmu yang membahaskan baris huruf yang di hujung. Setiap perkataan itu barisnya di hujung. Baris hujung setiap perkataan tu. Okey, dan ilmu nahu hanya terpakai di dalam ayat. Itu beza utama dia. Ilmu nahu ni dalam ayat. Maknanya ayat yang lengkap, ayat yang sempurna, ayat yang mematuhi ilmu nahu. Manakala sorof pula, dia membincangkan tentang perkataan tu sendiri. Setiap perkataan. Dan dia menentukan baris dalam perkataan tu. Okey, misalnya saya buat contoh lah. Katakanlah perkataan, sebab nanti istilah fa'il ataupun maf'ul ini juga ada dibincangkan dalam ilmu nahu, tapi sudut pandangnya berbeza. Okey, contohlah isim fa'il, katakanlah hamidun. Hamida memuji, perkataan hamida, hamida yahmadu, memuji. Jadi kalau orang yang memuji bahasa Arab adalah hamidun, Okey, ni maknanya kita guna ilmu sorof lah. Kita guna ilmu sorof. Okey, jadi kita tukarkan ataupun kita pakaikan imbuhan fa'il kepada perkataan hamida. Jadi benda ni kita bincang dalam ilmu sorof. Okey, kita terjemah hamidun ni maksudnya orang yang memuji. Tapi dalam ilmu nahu pula dia macam ni. Contohnya dalam ilmu nahu dia tak boleh ambil macam ni, dia kena buat ayat. Contohnya ayat ni adalah ayat ringkas lah. Zahaba hamidun ila al-madrasah. Contohlah kan. Hamidun pergi ke sekolah. Hamid pergi ke sekolah. Ataupun kita jadikan dia maf'ul, contohnya daraba hamidan ahmadu hamidan. Okey, tu kat sini. Okey, ada dua contoh sini. Contoh pertama dengan contoh yang kedua. Okey, contoh pertama dengan contoh yang kedua. Dalam contoh yang pertama ni, okey, zahaba hamidun ilal madrasati. Kita terjemahkan Hamid pergi ke sekolah. Kita tak terjemah telah pergi orang yang memuji ke sekolah. Walaupun Hamid tu maksudnya orang memuji lah kan. Tapi kita tak terjemah kata nama khas. Sama juga dalam ayat kedua ni, daraba Ahmadu hamidan. Ahmad telah memukul Hamid. Kita tak terjemah Ahmad telah memukul orang yang memuji. Sebab dia jadi kata nama khas. Okey. Cuma dalam perbincangan ilmu sorof, kita akan bincang tentang Hamid itu dari sudut maknanya binaan Hamid tu, perkataan tersebut. Okey, dalam ilmu nahu dia tadi saya sebut dia sentuh tentang baris hujung. Okey, dia contoh yang pertama, zahaba hamidun ilal madrasah. Contoh yang kedua, daraba ahmadu hamidan. Perkataan yang sama tapi barisnya berbeza. Sebab apa barisnya berbeza? Sebab kedudukannya di dalam ayat itu berbeza, fungsi dia tu. Hamidun kerana fungsi dia ialah dipanggil fa'il. Fa'il, tapi bukan isim fa'il, tu beza dia. Kedudukan dia ialah fa'il. Maksudnya dalam konteks dalam ayat, dia adalah yang melakukan perbuatan tu. Maka kita guna ilmu nahu lah untuk bariskan dia sebagai hamidun. Okey, dalam ayat yang kedua, daraba Ahmadu hamidan. Ahmad telah memukul Hamid. Kenapa kita baca dari atas? Tadi baca dari depan. Sebab dalam keadaan ini dia jadi maf'ulun bih. Ini dalam ilmu nahu maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah dalam ayat, siapa yang terkena perbuatan tu kita letak dia baris mansub. Kebiasaannya mansub ni baris atas lah. Kebiasaannya dia ada baris lain juga. Tapi hukumnya ialah mansub. Itu baris atas.
tadi hukumnya marfu' baris depan. Okey, itu perbincangan ilmu nahwu. Okey, ini insya-Allah ni pun kita dah sentuh dulu sedikit waktu awal dulu waktu dekat homestay Dr. Hani kan, kita dah sentuh sedikit. Nanti insya-Allah dalam semua akan datang nanti kita akan masuk nahwu pula. Okey, kita lompat-lompat lah tukar-tukar nahwu sorah supaya kita tak adalah pening dengan wazan je. Okay, jadi hari ini kita nak bincang tentang maf'ul. Tetapi bukan maf'ulun bih. Ni beza dia. Maf'ulun bih dia dalam ayat. Tapi bila kita bincang pasal wazan, dia bukan bincang dalam ayat tapi bincang perkataan tu sendiri. Sebab tu kalau perasan bila kita bincang wazan ni, kita tak bincang sangat ayat pun. Kita bukan bincang tentang buat ayat, tapi kita bincang tentang perkataan tu sendiri. Supaya apabila kita jumpa perkataan tu dalam mana-mana ayat, kita boleh mengagak maknanya. Itu kita punya objektif utama lah. Bila kita belajar wazan, jadi bila kita jumpa perkataan tu dalam mana-mana ayat, kita boleh mengagak maknanya sebab kita dah tahu dia punya kata dasar. Okey, jadi hari ini kita bincang tentang maf'ulun bih. Maf'ul tapi bukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia berada dalam ayat. Daraba Ahmadu hamidan. Okey, hamidan ni jadi maf'ulun bih. Okey. Tapi yang kita nak bincang ni lah maf'ul. Iaitu perkataan yang makna perkataan tu adalah yang terkena perbuatan. Okey, jadi Hamid ni perkataan terjemahan yang membuat. Yang membuat Hamida maksudnya yang memuji. Kalau Hamida memuji, kata kerja. Hamidun orang yang memuji. Orang yang membuat perbuatan puji tu. Itu Hamidun. Hari ini kita bincang tentang maf'ul, iaitu orang ataupun sesuatu yang terkena perbuatan tu. Sebagai contoh, kalau Hamidun yang memuji, kalau yang terkena puji, letaklah bentuk maf'ul ni jadi Mahmud. Kan biasa dengan nama orang Mahmud. Tu Mahmud tu maksudnya orang yang terpuji lah, orang yang dipuji. Kalau Hamidun orang yang memuji. Nanti kita akan lihat detail. Saya harap tu boleh jelas kita bezakan antara maf'ul, sebab mungkin biasa orang yang belajar maf'ul, belajar fa'il ni dia akan ingat tu dalam bab nahwu tu. Ada baris depan, baris atas. Tapi kita punya perbincangan ni lah bukan dari sudut tu, tapi perbincangan kita dari sudut wazan kataan tu sendiri. Dia punya imbuhan itu memberi makna apa. Okey, sama juga setiap daripada isim-isim wazan-wazan isim ni sama dia terpakai di dalam ke-9 wazan ini. Maknanya wazan pertama, wazan kedua, maknanya isim maf'ul. Untuk wazan pertama ada wazan sekian-sekian. Isim maf'ul untuk wazan kedua ada sekian-sekian. Isim maf'ul untuk wazan ketiga ada sekian-sekian. Sama juga macam fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Fa'il madhi untuk wazan pertama sekian. Fa'il madhi untuk wazan kedua sekian. Fa'il mudhari' untuk wazan ketiga sekian. Fa'il amar untuk wazan keempat sekian. Dia jadi sama juga, dia tidak lari daripada ke-9 wazan ni. Okey, kita tengok definisi dulu. Isim maf'ul, apakah dia isim maf'ul? Isim maf'ul adalah ismun. Dia adalah kata nama. Maksudnya dia kata nama, maksudnya dia ada sama ada tanwin ataupun dia bermula dengan alif lam. Maksudnya itu syarat dia. Bukan syarat lah, maksudnya itu kriteria yang ada dalam isim maf'ul. Seperti isim. Yushtaqu minal fi'lil muta'addi. Isim ini yushtaq, dia diambil, maknanya pecahan. Isim maf'ul ni adalah pecahan daripada fa'il muta'addi. Okey, maknanya dia imbuhan yang kita tambah kepada fa'il muta'addi. Fa'il muta'addi ni apa? Kalau masih ingat lagi, pernah sebut dulu, fa'il ada dua jenis, iaitu muta'addi dan juga lazim. Ini dari sudut pandang maf'ul, iaitu yang terkena perbuatan. Kalau dari sudut pandang masa, dia ada fa'il madhi, fa'il lazim, fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. 3 jenis. Tapi dari sudut pandang fa'il
yang terkena perbuatan, yang perbuatan itu ada terkena sesuatu ataupun tidak, itu ada dua jenis, iaitu muta'addi dan juga lazim. Fa'il lazim adalah fa'il yang tidak ada maf'ulun bih. Contohnya macam berjalan, masya yamshi, berjalan. Bila berjalan ni tak ada kena apa-apa lah. Kena bezakan antara berjalan dengan memijak. Itu lain, kata kerja lain. Wata'a ni memijak. Kalau memijak boleh memijak lantai, memijak tanah. Tapi kalau berjalan dia tidak ada maf'ul bih. Dia tak ada berjalan, jalan tak ada. Memijak jalan tu boleh. Memijak rumput itu boleh. Tapi berjalan itu sendiri dia tidak ada maf'ul bih. Sama juga macam apa lagi? Tidur, nama, yanamu, tidur ada maf'ul bih ke tak? Tak ada. Tidur kan. Jadi ada satu kaedah ni, satu formula ni untuk kita kenal muta'addi dengan lazim. Adalah fa'il lazim biasanya fa'il yang dibuat, perbuatan itu dilakukan oleh seluruh badan. Kalau fa'il muta'addi ni fa'il yang dilakukan oleh oleh sebahagian anggota yang tertentu. Contohnya memukul, saya memukul ni dengan tangan lah, ataupun dengan kaki ke kan. Maksudnya bukannya satu badan. Tapi kalau tidur ni satu badan lah tidurnya. Kalau berjalan ni pakai kaki je berjalan, semua satu badan. Itu antara kriteria lah, maknanya antara formula untuk kita bezakan mana muta'addi dan juga mana lazim. Okey. Jadi untuk jadi isim maf'ul, syarat dia adalah dia diambil daripada fa'il muta'addi. Kalau dia fa'il lazim, jangan kita nak tambahlah dia punya jangan nak tambah imbuhan jadi maf'ul bih, walaupun ada caranya, ada cara yang kita boleh buat, tapi dia tidak, bukan semua fa'il lazim boleh lah. Okey, cuma yang penting dia utamanya adalah daripada fa'il muta'addi. Lidalalati ala wasfi. Apa tujuan ataupun apa fungsi isim maf'ul ni? Tujuan dia ialah untuk dalalah, untuk menunjukkan apa? Wasfi. Dalalah ni dalil, kata dalil, tunjuk. Wasfi ni sifat. Untuk menunjukkan sifat man yaqa'u alaihi al-fi'li. Siapa yang yaqa'u, berlaku, berlaku ke atasnya perbuatan. Jadi isim maf'ul ni adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang perbuatan itu terjadi kepadanya. Okey, itu isim maf'ul. Maknanya contohnya kalau perkataan ni kalau kata kerjanya ialah pukul, daraba, pukul. Jadi isim maf'ul tu ialah perkataan yang menunjukkan maknanya ialah dia orang yang dipukul, dia sesuatu yang dipukul. Itu okey, itu fungsi isim maf'ul. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya, tak perlu kita tunggu di ujung. Okey, seterusnya kita masuk pada sirah, iaitu bentuk dia. Tadi kita definisi, kita kena kenal dulu apa dia isim maf'ul, barulah kita boleh buat isim maf'ul. Okey, kalau minggu lepas kita belajar tentang, kalau pertemuan lepas kita belajar isim fa'il, iaitu isim yang menunjukkan sesuatu ataupun orang yang melakukan perbuatan. Kalau isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan orang ataupun sesuatu yang perbuatan tu terkena kepadanya. Okey, ada beberapa wazan ataupun ada beberapa cara lah, atau beberapa sirah, ada dua sirah lah kita boleh ringkaskan. Sama ada dia ialah fa'il thulathi ataupun al-fa'lu ghairu thulathi. Okey, fa'il thulathi ni apa? Fa'il thulathi adalah fa'il yang 3 huruf. Thulathi kan 3, salasa kan, 3. Iaitu wazan apa yang 3 huruf je fa'il madhi dia? Wazan apa yang fa'il madhi dia 3 huruf je? Fa'ala. Wazan 1. Wazan 1 lah, wazan yang pertama. Okey, selain daripada wazan pertama, semua ada tambahan.
Okey. Daripada sama ada tambahannya satu huruf. Contohnya tambahan hamzah je. Fa'ala jadi af'ala. Ahsana. Atqana. Tambah satu huruf hamzah. Ataupun tambah satu huruf iaitu tambah pada sabdu. Tengah-tengah tu. Fa'ala. Nassara. Apa lagi? Hassana. Maknanya tambah sabdu di tengah-tengah. Tambahlah juga tu kan. Okey, itu tambahan satu ataupun tambahan alif kat tengah tu. Fa'ala, tu tambahan satu huruf. Ataupun tambahan dua huruf ataupun tambahan tiga huruf. Itu semua dipanggil ghairus sulasi, selain daripada yang tiga huruf. Jadi yang satu huruf ni adalah fi'il madhi, iaitu wazan satu saja. Ya, wazan satu saja. Dia tengok fi'il mudhari' memang lebih lah daripada tiga sebab ada tambahan ya mudhara'ah. Lihat pada fi'il madhi dia. Okey. Kalau fi'il sulasi ataupun kalau fi'il tu wazan dia wazan yang pertama, senang je. Wazannya adalah wazan isim maf'ul lah. Wazan dia adalah wazan maf'ul. Wazan maf'ul itu sendiri. Okey, jadi kalau apa-apa wazan yang tiga huruf, fi'il yang tiga huruf itu fi'il yang wazan yang pertama, nak jadikan dia isim maf'ul, guna sahaja bentuk ataupun wazan maf'ul itu. Okey, contohlah. Contoh perkataan. Okey, kita buat sini. Okey, perkataan fa'ala. Okey, fa'ala dia punya maf'ul dia lah maf'ul. Okey, dia punya kata dasar dia fa'alam, fa'ilam fa'ilam, maf'ul. Maknanya yang fa'ala buat, maf'ul yang terkena perbuatan. Okey, contoh kataan khalaqa. Apa maksud khalaqa? Menjadikan. Mencipta. Dia telah mencipta. Jadi Jadikan dia maf'ul. Makhluk. 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 Apa maksud makhluk? Insan Yang lah. dicipta. Dan dicipta, insan yang diciptakan, bukan? Yang diciptakan. Tak kisahlah insan ke hayawan ke, semua yang diciptakan itu jin ke makhluk, semuanya lah makhluk. Kalau pencipta apa dia? Pencipta. Khalaqa. Khalid. Khaliq. Itu wazan fa'il. Dia khalaqa dia punya fa'il. Khaliq. Khaliq. Lam tu bawah bawah. Itu ya. Okey. Kalau fa'ala fa'ilun. Yang bawah bawah. Okey. Seterusnya perkataan nasara. Apa maksud nasara? Melihat. Tolong Apa? Nazara ke? Nasara. Tolong. 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 Kalau meminta tu alisinta istansara, tu meminta pertolongan. Ni Tapi kalau tolong. nasara sahaja tolonglah, bantu. Okey. Orang yang membantu. Fa'il dia. Bantu. Nasirun. Okey. Orang yang kena bantu, orang yang dibantu. Mansurun. Dia kena man lah, kan? Mansurun. Okey, kan nama orang Mansur kan? Mansur tu maksud dia yang dibantu. Dia kena tolong. Yang kena tolong. Okey. Asyik minta tolong. Asyik minta tolong. Ingat dia punya wazan dia. Okey. Perkataan aqala. Apa makna aqala? Aqala, akal. Akal Akal. Okey, kalau orang yang berakal, Aqilun. Okey, aqilun. Jadi makul.
Okey. Kalau makul nak terjemah apa? Makul, orang yang berakal lah. Orang yang berakal, akilun. Oh, orang yang kena tipu. Makul ni terjemahan sekarang adalah logik. Benda yang logik, benda yang masuk akal. Masuk akal. Benda yang masuk akal. Benda logik. Itu makul. Sebab tu kalau orang Arab dia kata ghairu makul, ni tak masuk akal, tak logik ni. Ghairu makul. Okey. Ghairu makul. Okey, perkataan apa lagi? Kataba. Mana kataba? Tulis. Kalau orang yang menulis, Katibun. Okey, kalau yang tertulis, sesuatu yang telah ditulis, Maktubun. maktubun. Sama bahasa Melayu pun guna kataan maktub kan, termaktub. Termaktub tu yang tertulis lah. Yang tertulis. Okey, kataan apa lagi? Jahila. Apa? Jahil. Jahil maknanya tak tahulah. Kan orang Melayu ni bila sebut jahil ni dia sensitif sikit kan. Tapi jahil tu maksudnya tak tahu. Tak tahu ni bukan semua benda itu tahu kan. Jadi orang yang tak tahu, Jahilun. Contohnya kita ana. Majhul. Okey, kalau majhul tu maksud dia apa? Jadi majhul lah jahil. Yang tak tahu. Yang tidak diketahui. Tak ketahui. Fi'il majhul. Fi'il majhul kan. Fi'il yang tak diketahui siapa pelaku dia. Ataupun kita kata jaa rajulun majhulun. Telah datang seorang lelaki yang tidak dikenali. Okey. Apa lagi? Perkataan contohnya wajada. Apa maksud wajada? Wajada. Jumpa. Ada. Jumpa ke? Wajada. Jumpa. Jumpa. Okey. Orang yang menjumpai Wajidun. Wajidun. Yang dijumpai Maujud. Maujud tu apa? Satu mak ada kan? Mana yang dijumpai, jumpa ada lah. Okey. Ada maujud dah. Okey, ni senanglah untuk sulasi. Untuk sulasi senang. Sulasi senang sikit. Okey. Senang sikit. Sulasi sebab kita follow je. Okey, yang mencabar sedikit, sikit cabaran dia tu. Untuk ghairu sulasi, lain daripada sulasi. Tu wazan 2, 3 sampailah 9. Macam mana? Yusagu ala waznil fi'lil mudhari'. Dibuat seperti wazan fi'il mudhari'. Okey. Nah, pertama maksudnya bila kita jumpa satu fi'il madhi, kita nak tukar dia kepada isim fa'il. Macam mana isim maf'ul? Macam mana? Caranya kita tukar dulu kepada fi'il mudhari'. Sebab bentuk dia sama macam fi'il mudhari'. Ma'a bersama-sama dengan nak kena buat apa? Kemudian ibda li harfil mudhara'ati miman, tukar dan tukar huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ingat huruf mudhara'ah ni yang anaitu tu. Anaitu. Okey. Hamzah, nun, ya, ta. Adhabu, nadhabu, yadhabu, tadhabu. Tukar hamzah, nun, ya, ta tu tukar. Tukar kepada apa? Tukar kepada huruf miman madmumatan. Tukar kepada mim yang baris hadapan. Okey, kalau masih ingat, sebenarnya isim fa'il pun sama macam ni juga. Isim fa'il yang sebelum ni untuk wazan yang ghairu sulasi sama juga macam ni. Tukar kepada fi'il mudhari',
bentuknya sama macam fi'il mudhari', ditukarkan huruf mudhara'ah itu kepada mim. Mim yang baris hadapan. Beza dia apa kat sini hujung ni? Ma'a fathi. Bersama-sama dengan fathi. Fathinya apa? Fathah. Balik atas. Baris atas ma qabla al-akhir, sebelum akhir. Huruf sebelum akhir letak atas. dia baris atas. Berbeza dengan isim fa'il, huruf sebelum akhir baris Bawah. bawah. Kalau ingat lagi isim fa'il, senanglah. Isim fa'il sama juga macam ni. Kita tukar dulu kepada fa'il. Ini ingat ni untuk wazan 2 hingga 9. Wazan 1 tak ada masalah, terus je jadikan maf'ul. Tapi wazan 2 hingga 9 tukar dulu. Ikut wazan fa'il mudhari', kemudian tukarkan huruf mudhara'ah kepada mim, kemudian huruf yang akhir itu ubah. Kalau fa'il baris bawah, kalau maf'ul baris atas. Okey. Ulang Ustaz. Minta ulang. Okey, untuk fa'il yang selain daripada wazan 1, wazan 2 hingga wazan 9, caranya adalah kita tukarkan dulu kepada fa'il mudhari'. Kalau katakanlah kalau kita jumpa perkataan tu memang fa'il mudhari', tak ada masalah lah. Tapi kalau perkataan tu fa'il madhi, tukarkan dia masuk fa'il mudhari' dulu. Kemudian kita tukarkan huruf mudhari', huruf hamzah, nun, ya, ta di awal itu tukar menjadi mim. Mim madmumah, mim yang baris hadapan jadi mu. Kan perkataan hamzah, huruf hamzah, nun, ya, ta tu semua tukar kepada mim, mu. Kemudian huruf sebelum akhir tukarkan kepada baris atas. Okey, kita tengok contoh lah, senang sikit tengok contoh, lebih senang. Okey. Okey, contohnya katakanlah wazan ifta'ala. Okey, wazan Ala je. Okey, apa isim maf'ul dia nak buat macam mana? Dia gua gantikan yafta'alu kan. Okey. Ganti Tukar kepada mudhari' dulu. Yafta'alu. Yafta'alu. Okey. Jadi dia yang ganti dengan mim. Yafta'alu. Okey, lepas tu Alu. nakkan tukar apa? Ya ganti mim baris. Ya ni tukar kepada mim. Tak ada ya dah. Mim baris mana? Depan. Mim baris depan. Kemudian tukar apa lagi? Ain. Sebelum Jadi A. Huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir tukar kepada baris Atas. atas. Okey, jadi mufta'al. Okey. Kita ambil daripada wazan 2 lah. Wazan 2 apa? Fa'ala wazan 2. Af'ala. Okey, af'ala af'ala. Ya. Af'ala. Okey, apa wazan isim maf'ul tu af'ala? Kita nak buat tukarkan dulu kepada mudhari'. Af'ala mudhari' dia Af'ala yuf'alu. Yaf'alu. Yuf'alu. bukan yuf'ilu. Yuf'alu. Yuf'ilu yuf'ilu. Ilu. Wazan dia konsisten yuf'ilu dari bawah. Yuf'ilu. Okey. Jadi untuk jadikan dia isim maf'ul, Ya ganti dengan mim. ya ganti dengan mim. Beda Mim ni baris apa? Baris depan, mu. Kemudian huruf sebelum akhir baris atas. Muf'alu. muf'alu. Contohnya perkataan akrama, akrama memuliakan, akrama yukrimu. Kalau orang yang dimuliakan, mukramu. al-mukramu. Okey, wazan nombor 3 fa'ala. Fa'ala. Macam mana tukarkan kepada isim maf'ul? Tukar dulu kepada mudhari'. Apa wazan mudhari' dia? Yufa'ilu. Yuf'ala. Yuf'ilu.
Yufa'ilu Yufa'ilu. Ya ganti dengan mim. Mufa'alu. Okay. Ya ganti dengan mim jadi mu. Kemudian huruf sebelum akhir baris Fa'alu. Betul lah tu? Baris atas. baris apa? Baris atas. Jadi mufa'alu. Okay. Mufa'alu. Contohnya perkataan nazzala, menurunkan. Nazzala yunazzilu. Kalau yang diturunkan Munazzalu. munazzal. Al-Quran al-munazzal. Quran yang diturunkan. Munazzal. Okey, kemudian wazan nombor 3. Munazzal. 3. 3 apa dia? Ketiga fa'ala. Keempat Ustaz. Fa'ala lah kan? 3 dah. 4 apa dia? Fa'ala. Ya. Fa'ala. Okey, mudhari' dia Yufa'ilu. yufa'ilu. Ganti jadi nak tukarkan kepada kepada mim Mufa'alu. mufa'alu. Fa'alu. Ini senang. Okey, sama macam kataan mukatab. Kalau biasa dengar istilah hamba mukatab. Ini wazan ni lah, mukatabu. Yang hamba yang ada perjanjian, yang ditulis padanya. Katabah kan, katabah tulis. Maknanya hamba mukatab ni lah hamba yang dia ada perjanjian. Maksudnya tuan dia kata, kau kalau kerja 10 tahun boleh bebas. Lebih kurang itulah, itu dipanggil hamba yang mukatab. Okey, wazan Ustaz, andai kata huruf yang kedua sebelum akhir tu kita tak tukar baris, masih baris bawah, makna dia macam mana Ustaz? Lagi makna ke macam mana? Lagi lah. Kalau baris bawah makna apa? Jadi mufa'al. Kalau baris bawah Mufa'ilu kan? Jadi mufa'ilu. Macam mana? Tadi saya dah sebut tadi, kalau baris bawah tadi apa makna dia? Fa'il. Fa'il. Orang buat. Kalau baris bawah dia jadi fa'il. Fa'il. Orang buat. Okey, contoh kita ambil bawah tadi af'ala. Okey, af'ala. Contohnya muf'alu kan? Isim fa'il dia ialah muf'ilu. Muf'ilu tu isim fa'il. Isim fa'il dah masuk. Munzilu. Fa'ala tadi kita kata mufa'alu. Kalau mufa'ilu tu isim fa'il dia. Tu tukar baris bawah jadi isim fa'il. Lupa dan macam itulah seterusnya. Okey, dan istaf'ala. Istaf'ala. Okey. Apa dia punya yastafilu. Okey, istaf'ala mudhari'nya yastafilu. Ganti mim. Yastafilu macam mana? Yastafilu. Jadi okey. Ya tukar kepada mim. Jadi musta'alu. Mustaf'at. Ada tak lah. Mustaf'alu. Ada tak? Mustaf'alu. Mustaf'alu. Dia buang lesun tak. Jadi yastaf. Masih pakai lagi tak ada ya? Sinta tu kekal kan? Tu wazan dia. Yang tukar tu huruf mudhara'ah. Okey, mustaf'alu. Okey. Kalau mustaf'ilu tu dia punya fa'il dia. Fa'il dia. Okey, contohnya perkataan istansara. Istansara ni meminta bantuan. Istansara yastansiru. Jadi jadi dia punya maf'ul dia agak-agaknya apa? Jadi mustansaru. Mustansaru. Ya, mustansaru. Kalau fa'il dia? Mustansiru. Mustansiru. Itu fa'il dia. Mustansiru. Okey. Ini wazan lah. Jadi kalau kita, bukanlah nak suruh ingat ni, tapi kalau kita jumpa perkataan ni, kita boleh agak lah. Kalau depan dia mu, tu maksudnya dia isim
isim fa'il ataupun isim maf'ul lah. Tengok dia punya wazan akhir dia. Okey, macam perkataan solat solat. Yes. Solat dia punya Solat. kata fa'il dia lah solla. Solla. Orang yang solat apa dia? Yusalli. Orang yang solat. Musalla. Musalli. Mim lah kan? Musalla. Tambah mim. Mim. Musalli. Yusalli. Musalli baik bawah. Lam tu Ya, bawah. ya. Yusalli. Kan huruf akhirnya. Musalli. Musalli. Okey. Musalla Jadi itu. Okey, boleh Dia kena Boleh ingat tak? je lah wazan ni, wazan dia. Kena ingat wazannya, sama dia kalau sulasi maf'ul, kalau ghairu sulasi itu baris ikut dia punya kaedah. Okey. Yang ni mungkin senang sikit. Yang lebih mencabar sedikit adalah bila ada huruf illah. Huruf illah ni memang mengacau sikit lah. Huruf sakit. Memang huruf sakit ni memang kita Huruf sakit. memang kita pun Kepala sakit. sakit. Kita pun sakit. Okey. Sikit. Huruf illah dia isu dia adalah huruf illah ni huruf alif, waw ataupun ya lah. Ya. Okey, dan huruf illah ini saya sebutlah sebelum ni, kata dasar dia huruf apa yang ada kalau huruf illah? Kata dasar macam mana? Waw dan ya sahaja Kata dasar tak ada alif, dia bukan kata dasar. Kalau jumpa mana fi'il yang ada alif, seolah macam ada alif dalam kata dasar dia, tu ketahuilah bahawa alif itulah alif yang telah berubah. Dia bukannya alif kata dasar dia. Macam kataan qala. 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 Tengah-tengah. Kataan qala itu maknanya kalau kata dasarnya macam qaf, alif, lam. Tapi alif tu sebenarnya bukan kata dasar. Sebab alif dia tak boleh jadi kata dasar. Yang di kata dasar ialah waw dan juga ya dan juga huruf lain lah. Jadi alif di sini adalah alif yang berubah daripada waw ataupun ya lah. Ini sama ada waw ataupun ya. Okey. Untuk fi'il ajwaf, alif lah. fi'il ajwaf ni ialah fi'il yang yang huruf illah dia berada di tengah-tengah. Tengah. Okey, kenapa fi'il ajwaf? Maknanya selain daripada fi'il ajwaf dia tak ada masalah. Okey, kalau fi'il itu kata dasar dia huruf illah dia di hadapan. Contoh macam tadi kataan wajada kan? Wajada. Maf'ul dia maujud je, sama je, dia tak ada ubah apa. Yang jadi masalah kalau dia fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf ialah fi'il huruf illah dia berada di tengah-tengah. Sama ada waw atau ya. Sama ada alif, waw tu ya lah. Okey, tengok contoh bawah tu kan. Qala, huruf illah dia alif di tengah. Ba'a, alif di tengah. Lama, alif di tengah. Dana, alif di tengah. Okey, macam mana nak buat dia fi'il mudhari' dia, fi'il isim maf'ul dia? Okey, tengok pada fi'il mudhari'. Okey, tengok in kana al-fi'lu ajwaf wa 'ainuhu wawan aw ya'an yunzar ila mudhari'ihi, dilihat pada mudhari'nya. Okey, jadi kita tengok mudhari' dia. Qala, mudhari' bagi qala apa dia? Yaqulu. Okey, qala yaqulu. Qala yaqulu. Okey, macam mana nak buat dia punya kita teruskan dulu yabi'u. Okey, ba'a ni menjual menjual. Yabi'u ya. Okey, menjual. Lama yalumu. Oh, ni sama macam nama Nama yanamu. Nama yanamu. Lama yalumu. Oh, yalumu. Yalumu ni
mencela. Oh, Mencela. Jadi, Dana yadinu. jadi, Saya bawa lah. Yadinu. Dana ni maksud dia hutang dai. memberi hutang. ya. Dana yadinu. Okey, macam mana nak jadikan dia isim maf'ul? Jadikan isim maf'ul dia adalah dengan kita tukarkan huruf ya ni kepada mim lah. Huruf mudhara'ah ni kepada mim. Dia sama juga macam kalau ikut asalnya, okey, ikut asal hukum. Kalau ni sulasi ke bukan sulasi? Sulasi. Sulasi kan? Kalau Sulasi tapi ada huruf illah. sulasi. Okey. Kalau sulasi wazan dia lah ma'ul. Okey. Kalau ikut sulasi dia punya, kalau ikut wazan apa dia punya maf'ul dia? Maf'ul. Fa'ala. Maqulun. Tu maqulun. Kalau ikut ini belum maf'ul ni dia punya kalau ikut kaedah dia. Okey, kalau mab ni jadi mabyu'un. Okey. Kalau lama jadi Malumun. malumun. Kalau yadi tu jadi Yadinu. madyunun. Madyunun. Okey, ini kan ikut hukum asal. Tetapi disebabkan dia ialah ada huruf illah dan bagi orang Arab dia sukar lah nak sebut macam bunyi tak sedap tu. Jadi mereka buat ada perubahan sedikit. Perubahan tu apa? Perubahan tu ialah dia buang waw. Buang ilah. Buang waw. Bila buang waw, masih bunyi maf'ul. sebenarnya dia buang waw di sini. Jadi waw ni mati. Okey. Okey, jadi maqulun. Jadi maqulun. Okey. Maqulun. Okey. Mabyu'un. Dibuang apa? Buang ya. Ni waw yang dibuang waw yang ni Okey. Waw yang kedua ni adalah waw wazan maf'ul. Itu kita tak buang. Yang kedua tu ialah waw huruf illah. Okey. Huruf illah dalam tu kan. Okey. Jadi maqulun waw ni yang dibuang. Mabyu'un yang dibuang adalah ya ni. Kemudian disebabkan macam mana nak baca mabbu' kan. Jadi waw ni ditukarkan kepada ya. Jadi mabi'un. Jadi saya tulis sebelah ni. Mabi'un. Okey. Dia sama ada dua lah, sama ada waw ataupun ya kan, sebab kata dasar ni dia mesti waw ataupun ya. Waw ataupun ya. Untuk waw tadi pertama sekali ialah perkataan qala dengan lama. Qala dengan lama. Yaqulu dengan yalumu. Okey, dia punya isim maf'ul dia adalah maqulun. Okey, kita buang satu waw. Kalau yalumu malumun. Okey, buang satu waw. Kenapa buang? Sebab huruf illah. Okey, sebab huruf illah kita buang. Okey, kemudian ya. Ya tadi dua contoh juga saya bawa. Yadi mula sekali yabi'u yabi'u dan juga yadinu. Yabi'u jadi yabi'u jadi
Jadi mabi'un. 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 Kalau yadinu jadi madinun. Mabi'un. Okey, boleh dia ikut wazan fi'il mudhari' dia. Kalau mudhari' dia guna waw, maka waw lah. Kalau fi'il mudhari' dia guna ya, maka ya lah. Kali itulah asalnya. Okey? Jadi kalau yaqulu maksud dia bercakap. Yaqulu bercakap. Kalau maqulun topik yang dicakap, kataan yang disebut tu. Itu maqulun yang disebut. Yalumu yang mencela, yalumu dia mencela. Malumun orang yang kena cela. Yabi'u menjual, dia menjual. Kalau mabi'un Orang kena jual. tak semua orang lah, barang jualan lah. Kalau jual hamba ke okeylah mabi'. Tapi kalau ianya barang lah. Mabi'un yang kena jual. Maknanya barang lah, biasa sekali barang lah. Okey. Yadinu madinun. Madinun ialah kalau yadinu yang memberi hutang, kalau madinun orang yang berhutang. Hutang. orang yang dapat hutang tu lah. Yadinu yang memberi hutang. Madinun orang yang kena hutang tu. Maknanya yang hutang tu dapat dia. Si berhutang. Penghutang lah. Penghutang. Si berhutang. Penghutang. Ini mudah lupa ni. Pasal ada biasalah huruf ilah ni kan. Tapi tak apa. Kalau jumpa perkataan ni kita boleh agak lah, at least. Mana kalau kita jumpa perkataan mabi'. Mabi' maknanya yang barang yang jualan. Kalau jumpa madin, tahulah ni lah orang yang berhutang. Mabi'. Okey. Ni untuk Yabi'un. Okey, seterusnya satu lagi keadaan, iaitu kalau masa dalam fi'il mudhari' dia in kana fi'lu ajwaf wa 'ainuhu alifan. Dalam fi'il mudhari' dia, fi'il mudhari' tu guna alif juga. Sedangkan kita tahu alif tu dia bukan kata dasar. Macam mana nak buat? Alif bukan kata dasar. Jadi yuhdalu ila aslihi, kena tukar juga kepada huruf asal dia. Macam mana tahu huruf asal dia? Ini kena tengok jadi dia punya masdar. Kamus lah. Kamus dan kamus memang ada lah. Tapi dalam kamus tu kita akan tengok pada masdarnya. Masdar tu kita contohnya khafa yakhafu, masdar dia lah khaufun. Jadi khaufun. Jadi dia punya asal dia lah wow. Okey. Haba yahabu, ini haibah kehebatan. Khaufun takut khafa yakhafu takut, khauf. Haba yahabu ni haibah kehebatan. Bahasa Melayu pun guna kata haibah tu, hebat. Jadi haibah ya. Jadi ni kata dasar asal kepada alif di sini adalah huruf ya. Asal kepada alif di atas ya khauf adalah waw. Jadi sama jugalah dia punya maf'ul dia ialah makhuf. Yang ditakuti ialah makhufun. Makhufun. Yang digeruni, yang dirasa haibat tu mahibun. Okey, sama juga. Jadi sama macam tadi jugalah. Sama juga macam tadi. Cuma ni disebabkan fi'il mudhari' dia mengekalkan alif. Jadi terpaksa pula kita tengok kepada masdar untuk tahu apa kata dasarnya. Okey, dia isu dia lah pada fi'il ajwaf saja. Fi'il yang kata dasar di tengah-tengahnya ada huruf illah. Okey, sekiranya di tengah-tengahnya kalau huruf illah itu berada di tempat lain, di awal ataupun di hujung, itu tak ada masalah.
buat macam biasa. Tapi kalau huruf illah tu di tengah-tengah, barulah terpaksa kita buat menggunakan wazan kaedah lain. Ya. Okey. Satu lagi isu dia. Ni untuk fa'il yang bukan sulasi. Tadi sulasi. Ni yang bukan sulasi. Dan ada huruf alif. Okey, kalau ingat tadi kaedah kalau yang bukan sulasi. Okey, kalau bukan sulasi, sama sekali kena tukar huruf mudhari' dia kepada huruf mim. Okey. Kemudian yang kedua, baris huruf sebelum akhir baris bawah. atas. Atas untuk maf'ul. Maf'ul. Untuk fa'il baru baris bawah. Okey. Okey, ada beberapa perkataan, contohnya perkataan-perkataan macam ni lah. Ni pun kita yang sama juga saya sebut dalam kelas fa'il yang lepas, iaitu perkataan ikhtara, yakhtaru dan juga iktala, yaktalu. Ikhtara ni maksudnya memilih. Ya? Memilih. Iktala maknanya menyukat, menimbang kilo, kata kilo. Iktala maknanya menyukat. Okey. Perkataan ini kalau kita perhatikan pada fi'il mudhari' dia, huruf sebelum akhir ni adalah huruf alif. Dan kita tahu yakhtaru alif. Dan kita tahu bahawa dalam bahasa Arab huruf alif dia tidak boleh menerima baris. Dia tak ada alif yang berbaris. Sebab alif ni dia huruf dia memang cacat sikit lah. Kalau huruf waw tu waktu huruf ya dia huruf illah. Tapi ada kalanya dia bukan huruf illah. Sebab waw tu kalau waw maksudnya waw tu dia boleh baris atas, dia tak selamanya mati lah. Bukan maksudnya dia tak huruf tapi dia boleh berbaris. Okey, berbeza dengan alif. Dia memang huruf illah dan juga dia sentiasa baris mati. Macam elok kan? Dia tak ada baris bawah. Dia tak boleh hidup. Okey. Jadi kalau kita nak buat fi'il apa? Isim maf'ul dia. Jadi ya ni tukar kepada mim. Jadi mukhtar. Okey, baris alif nak ubah tak? Tak payah. Tak boleh ubah. Kita kekalkan. Sama juga macam iktala yaktalu jadi muktal. Tak boleh buang Ustaz. Tak boleh buang. Okey, muktal. Okey, kalau ingat balik dalam fi'il mudhari' dalam isim fa'il pun sama macam ni juga. Sebab isim fa'il kena ubah pada baris bawah. Tapi dalam keadaan macam ni tak boleh nak ubah lah, alif tak boleh nak berubah. Jadi? Okey, jadi sama juga mukhtar dan juga muktal. Sama fa'il dan maf'ul. Ya, isim fa'il dengan isim maf'ulnya sama. Ya. Macam mana nak bezakan? Tengok dia punya konteks ayat. Konteks ayat kita boleh mengagak lah. Jadi mukhtar, boleh terjemah perkataan mukhtar itu sebagai the chosen one, yang terpilih. Juga boleh terjemah mukhtar itu kepada yang memilih. Contohnya kita macam yang rela hati lah. Maknanya contohnya kita tanya, mana kata ana mukhtarun, aku memang memilih lah untuk rela lah untuk buat sekian-sekian. Jadi dua kataan boleh, kedua wazan fa'il dan juga wazan maf'ul sama untuk perkataan yang macam ni. Tak banyak lah, cuma perkataan yang biasa kita jumpa ni lah, ikhtara ataupun iktala. Okey, selesai. Itu sajalah tentang maf'ul. Jadi kita buat latihan sedikit. Okey, tukarkan perkataan-perkataan berikut ni, fa'il ini kepada isim maf'ul. Okey, cuba siapa nak yang pertama? Satara yasturu. Satara ni maksud dia tutup. Menutup, sitar. Satara. Okey. Jadi kita nak buat isim maf'ul, iaitu orang sesuatu yang ditutup. Tahu dia? Mustara. Ingat balik kaedah tambah mim dan huruf sebelum akhir baris atas tu hanya untuk selain sulasi
Sulasi. Ini satu selain sulasi. Yang ni sulasi. sulasi. Satara, nasara, tabakha, nadhafa, sami'a. Okey, ni sulasi. Mastur. 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 Huruf sunnah akhir baris atas itu untuk selain daripada sulasi. Oh, Kan? Sataro. Ya. Okey. Jadi satara mastur. Okey, yang kedua nasara, membantu, menolong. Mansur. Makna jadikan mudarik juga lah Ustaz. Kan? Setara jadikan mudarik. Dia tak perlu jadi mudhari' sebab dia tambah waw tengah-tengah tu, mansur. Mansur. Dia tak perlu jadi mudhari' pun tak apa. Maksudnya tambah saja mim di awal, kemudian tambahkan waw sebelum. Mastur. Tabakha, Matbuh. 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 Tabakha masak. Matbuh yang dimasak. Dimasak. Masakan lah, matbuh tu masakan lah, masakan. Jadi Sataro. Matbah. Matbah itu isim makan pula, tempat masak, dapur. Itu nanti itu bab isim makan. Okey. Nazafa, Manzuf. 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 Okey. Sami'a, yasma'u, Manzuf. Masbuk. Masbuk lain. Sesuatu yang didengari, itu masmu'. Masmu'. Okey. Masmur. Okey. Matbuh. Okey, seterusnya ini untuk wazan nombor lebih-lebih lah. Wazan yang bukan sulasi. Bukan sulasi. Yang pertama ahsana yuhsinu. Yuhsinu. Muhsanu. Muhsanu. Okey, ahsana yuhsinu jadi Yuhsinu muhsanu. muhsanu ya. Ya. Ahsana yuhsinu Yuhsinu. jadi muhsanu. Muhsanu. Okey. Istama'a yastami'u. Yes. Mustama'u. Mustama'u. Okey. Mustama'u. Okey, kataan masyarakat dan masyarakat, tahu tak kata masyarakat? Mujtama'. Mujtama'. Mujtama. Okey, mujtama'. Ni masyarakat kata masyarakat. Okay, dia ambil kata apa? Agak-agak kata dasar dia apa ni? Kan dia punya fa'il madhi dia. Jamaah. Ijtama'a. Ijtama'a berhimpun. Jadi mujtama' sesuatu yang terhimpun padanya. Kataan masyarakat lah. Okey. Ista'adda yasta'iddu. Musta'adu. Dia punya sabdu dia kekalkan musta'addu. Musta'adu. Okay, musta'addu. Okey, a'adda yu'iddu. Jadi jadi okey. mu'addun. Mu'addu. Mu'addu okey, untuk wazan yang ada fa'il mudha'af ni, fa'il ada sabdu ni, dia special case sikit. Sebab sabdu tu huruf pertama mati. Kan? Jadi huruf kedua sebelum akhir tu mati.
Jadi macam mana nak buat? Baris tu terpaksa ditransfer, ditukarkan kepada huruf sebelumnya. Okey. Sebab dia tak boleh nak buka, dia tak boleh nak tukar baris sebab dia memang sabdu lah. Okey, jadi sebab tu lah baris beratas tu dibawa kepada huruf sebelum. Jadi Okey, sebelum kita akhiri, okey, ini saya pernah sebut sebelum ni yang nama Haji Rahim tu kan. Okey, kataan wazan fa'ilun, wazan fa'ilun dia boleh membawa kepada dua makna. Sama ada dia makna fa'ilun ataupun dia bermakna maf'ulun. Okay, perkataan yang wazannya fa'il, ini biasa jumpa rahim, karim, jarih. Wazan yang macam tu, dia kita tak kata tu isim fa'il, kita tak kata tu isim maf'ul. Tetapi kita kata ni wazan ni dia boleh membawa makna kepada fa'il ataupun boleh membawa kepada maf'ul. Macam nak beza tengok konteks ayat lah. Tengok konteks ayat. Kalau katakanlah tu ayat Quran ataupun hadis ke, kena rujuk pada syarah, kena rujuk pada tafsir. Nanti dia akan jelaskanlah sama dia itu adalah fa'il ataupun maf'ul. Ini sebagai persiapan lah supaya kita tahu. Okey, last sebelum kita tamatkan. Ustaz, soalan. Ya. Yang tadi tu, yang fa'il dengan Fa'il. maf'ul tu. Jadi, kalau dalam Al-Quran, adakah dia bermaksud ada sedikit perubahan makna ke ataupun mungkin kadang-kadang jauh penggunaan makna? Kalau Tak, dia memang sama ada tapi fa'il dalam Quran, maf'ul lah. kadang tu yang dipanggil qiraat tu dia ada cara baca kan yang dia guna tu, jadi makna dia berlain ke ayat dia tu maksudnya. Okey. Kalau Berkaitan dengan isu qiraat. Okey, qiraat ini ada kalanya qiraat ini dia tidak mengubah makna. Okey, contoh macam katakanlah ada qiraat macam dia tukar pada ya kepada nun je. Contohnya yanzilu dengan yunazzilu ataupun dengan nunazzilu. Dia menurunkan dan juga kami menurunkan. Berubah makna kan? Tapi walaupun berubah makna, tapi dia refer kepada yang sama. Maknanya kepada Allah lah. Dia tu Allah, kami pun Allah juga. Tu contoh yang pertama. Berubah makna tapi dia merujuk kepada perkataan yang sama. Dan ada juga qiraat-qiraat yang dia berubah makna dan fungsinya apa? Fungsinya sebagai dia menambahkan lagi makna, menambahkan lagi cerita tu lah. Bila ada qiraat yang berbeza, kita boleh faham cerita tu lebih terperinci. Dia ada tambahan sedikit makna. Okey, yang tak ada adalah makna yang bercanggah. Tu tak ada. Maksudnya kalau baca qiraat sekian, makna dia macam ni. Kalau qiraat sekian, makna dia berlawan pula. Tu tak ada. Dia ada makna berbeza, sama ada dia merujuk pada benda yang sama pun ataupun makna berbeza, fungsi dia adalah untuk menambahkan lagi cerita. Okey, tapi nanti saya jumpa contoh nanti saya kongsikan dalam grup nanti. Dia jadi dia lagi menambahkan lagi makna lah. Okey. Itu qiraat. Okey. Terakhir sebelum kita berhenti untuk malam ni. Okey, cuba cari dalam surah Al-Qari'ah. Cari fa'il, isim fa'il cari isim fa'il dan cari isim Qari'ah Qari'ah apa dia? fa'il. Fa'il. Qari'ah fa'il. Qari'ah fa'il. Qari'ah fa'il. Allahumma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu tu. Al-Farah. Mabsus. Tu maf'ul. Mabsus. Maf'ul. Wa takunul jibal Manfus. manfush. Amma man takulat mawazinu
Mawazinu. Ah, Tak boleh. Mawazinu bukan Mawazinu tu jamak. Dia mesti pada mim dia depan kan. Mawazinu tu jamak. Itu dalam bab jamak taksir nanti kita jumpa mawazin. dia lah tu. Itu jamak. Ah, Okey. masuk juga ke? Tak. Bukan kan? Dia jamak. Jamak. Taksir. Dia mesti Jamak mim dia taksir. pada depan kan. Wa fi isyatir fat mawazinu sama juga yang tadi. Ada tak ni? Fi syatir radiyah. Ada apa tak? Ada 7 ni. Oh, dia. Wa Radiyah. radiyah. Isim Fa'al. Fa'il. Oh, dia. Wa amma man fat mawazinu sama yang kat atas. Hawiyah. 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 Okey, betul. Fa'al. Wa ma Dengan Okey, lagi ada lagi. apa tu bunyi? Okey. Ya. Hamiyah Okey, mahiyah ni fa'il ke tak? Fa'al lah. Mahiyah ni bukan kalau jumpa dalam Quran, mahiyah ni sebenarnya ma ni lah apa? Oh. Ia ni dia. Wa ma adraka ma. Wa ma adraka mahiyah. Kama. Tahukah kamu apakah dia? Dia tu mahiyah. Dia. Okey. Ha. Ha tu ha tambahan. Ini ha usakti. Yang mana ha tambahan? Ha. Mahiyah. Oh. Ya, ujung tu. Mahiyah. Okey. Jadi tu mahiyah tu ni mahiyah lah apakah dia? Mahi lah. Kataan ni kita boleh guna ni. Mana kita saya Mahi. kawan kan. Wa ma adraka mahiyah. Tahu tak kamu apakah dia? Mahiyah. Okey. Tak adalah, tak ada cakap aha ni buang mahiyah. Boleh juga tak salah lah. Kalau buat bunyi ha ni kan orang ingat kita ngaji pula ni. Kan kita saya Muhammad adraka mahiyah disambung pula narun hamiyah. Mahiyah. Ada semacam. Okey, tu okey tu. Mana dah boleh bezakan mana isim fa'il dan juga mana isim maf'ul. Nanti yang balance tu semua apa masdar isim makan, isim zaman tu nanti banyak kita akan sentuh insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Itu untuk kelas pada malam ini. Okey, ada apa soalan? Turlak. Syukran lah ya Ustaz. Ada lagi? Lihaza dars. Afwan. Okey, kalau ada apa-apa persoalan boleh kita bincangkan dulu. Kalau ada. Mengantuk. Kalau tak ada naktafi bihadzal qadar. InsyaAllah sanaltaqi fi al-usbu'il qadim. InsyaAllah. Qadim. InsyaAllah. Okey. Allah alam, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Qul asr. Sana